النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل sahur bayar Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif sallallahu sirrah ya talama fatatka al-akhiratu litaqsir ad-dunya ma akbaha al-khawf bil jundi wa ma akbaha al-lahn bin najwi wa ma akbaha talab ad-dunya liman yuzhiru az-zuhda fiha. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, maksudnya ya talamah, sampai bilakah engkau membiarkan akhiratmu tergadai semata-mata mengejar dunia. Sangatlah keji sifat penakut bagi seorang tentera, sangatlah keji kesalahan baris bagi seorang ahli nahu, dan sangatlah keji pencarian dunia bagi orang yang zahirnya zuhud. Di pesanan daripada Al-Alim Mu'allamah Al-Kabir Al-Waliyul Kabir Sayyidina Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari Qaddasallahu sirrah. Dia memberi peringatan kepada umum seluruh umat Islam, sampai bila engkau membiarkan akhiratmu tergadai. Kerana banyak manusia menggadaikan akhirat kerana berhadap kepada dunia. Angka manusia yang meletakkan dunia lebih besar daripada akhirat terlampau ramai. Ini dijelaskan dalam ayat yang biasa kita baca. Dalam ayat lazim, dia itulah Allah menyebut bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka melebihkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Dunia akan musnah dan masanya terlampau singkat. An-nas niam iza matu intabahu. Manusia diibaratkan oleh baginda SAW niam, macam orang tidur. Iza matu, apabila dipisahkan roh dari jasad, mana dia mati, intabahu, baru dia perasan bahawasanya dunia ini agak bayangan semata-mata, mimpi semata-mata. Dibandingkan akhirat dengan dunia, dunia diibaratkan kehidupan mimpi saja. Ibarat orang yang dalam mimpinya begitu hebat kedudukannya, kaya raya, ya, sampai maknanya dia ada kenderaan, bukan kenderaan di bawah, di udara pun ada, helikopter pun ada. Tiba satu hari helikopter dia jatuh, dia pun sadar rupa jatuh celakatil. Dia ingat dia apa? Jatuh betul rupa. Bila jatuh celakatil baru dia perasan Allah, mimpi je. Macam itulah. Mana apa dimisalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan mimpi, masanya terlampau pendek. Sekejap ya kita tidur dah sadar. Begitulah. Tambah amaratus saat, tanda kiamat di akhir zaman ni lagi ringkas. Seminggu sekejap yang tadi. Ni dah masuk tahun lain, dah keluar sekejap dah keluar. Ni dah maknanya peringkat masa tu sampai dirasakan begitu pantas. Sehari, sebulan tu macam sehari, dan begitulah seterusnya. Jadi satu peringatan kepada umum umat Islam kerana cinta kepada umat oleh Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Dia kata ya talama fatatka al-akhirat al-tahsilid dunya. Sampai bila kamu mana perangai kamu nak melepaskan, nak membiarkan akhiratmu tergadai semata-mata mengejar dunia. Dunia bukan maknanya wang ringgit saja, pangkat jawatan saja, bahkan ibadat boleh jadi dunia. Ibadat kita sembahyang, puasa dan sebagainya boleh jadi dunia apabila tidak dijaga
maknanya maksud tujuan dia lakukan. Kalau dibuat ibadat, tujuan dia untuk mendapat pujian, itu dunia. Untuk mendapat sanjungan, itu dunia. Dan yang besar sekali asas bagi segala ibadah ialah al-ilmu, pun telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha liyasrifa wujuhan nas ilaih. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha. Barang siapa menuntut ilmu Allah Ta'ala, tujuan dia apa? Untuk menunjukkan keilmuan dia pada orang bawah dia. Auliyasrifa wujuhan nas ilaih, atau nak menarik muka manusia menghadap kepadanya supaya dia dapat glamour masyhur satu dunia. Maka Rasulullah SAW berpesan, faliyatabawa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk dia dalam neraka jahanam tu. Jadi ada penuntut ilmu agama yang disumbat ke neraka jahanam. Sebab apa? Lipasadil qasdi wan niyah, kena rosaknya telah niat dan qasad dia. Atau maksud dia orang yang cerdik amal akhirat tetap laku di akhirat. Dengan bahawa dia buat tu semata-mata kena ikhlas, dan dijaga betul-betul daripada penyakit qalbi yang merosakkan amalan, ujub, riya, sum'ah, takabur. Ulama kira dekat 800 saja penyakit. Dan jadi amalan akhirat jadi akhirat. Bahkan amalan dunia pun jadi akhirat. Itu orang yang dipanggil zaki, orang yang cerdik. Walaupun nampak amalan dunia itu bentuk dunia, makan, minum, tidur, nampak urusan dunia, tapi dia kasatkan dia makan kerana ibadah, dia tidur tadi dia nak ibadah. Bahkan ada dalam hadis Nabi menyatakan, barang siapa yang tidur dia tak niat untuk qiyam pada malam, maka naumuhu kal bahaim, tidur dia macam yang kaki 4 dalam kandang. Jadi maknanya orang yang cerdik amal akhirat dia jaga betul-betul bersih ada, sehingga dia sana dia laku di sana besok, dan diterima, tidak di reject. Kemudian amalan dunia pun dia niatkan tu akhirat. Ni orang cerdik. Ada pun ahmak, orang yang tidak cerdik. Kalau bahasa kita bodoh maknanya. Apa dia? Orang yang amalan dunia jadi dunia, amalan akhirat pun jadi dunia juga. Tidak laku di akhirat besok. Dia buat amalan akhirat zahirnya nampak macam hebat, tapi sebaliknya dia rosak di dalam. Ini peringatan besar daripada Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kepada umum kita umat Islam, supaya kita selamat daripada dua pintu. Baban, ini kata babun, satu pintu, babul amal, satu lagi dipanggil babul qabul. Satu babul amal, mana pintu amal. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala, dengan limpah kurnianya dibukakan kalbi insan ingin beramal saleh. Itu kurnia Tuhan, bukan handal manusia yang tak ada apa kita ni. Kemudian amalan dia tadi cantik, Allah Ta'ala berikan dia hidayat, Allah Ta'ala berikan dia inayah, riayah, sehingga dapat maknanya amal tu cantik. Dan dibuka pula bagi dia pintu yang satu lagi, dia panggil babul qabul. Bila seorang dibukakan dua pintu, maka syurga lah tempat dia. Pertama babul amal, yang kedua babul qabul. Sebab ada di sana yang tuan selak, dua-dua dia tak terbuka kan. Yang paling teruk sekali adalah orang yang kafir, yang tak beriman dengan Tuhan, yang langsung dia tak nampak. Hidup dia dijadikan abdi pada dunia semata-mata, sebagaimana disebut dalam ayat yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang kafir ni yakul, dia makan, wa yatamatta', dia bersedap-sedap macam binatang kaki 4. Orang kafir ni Quran sebut, bukan saya sebut, standard dia macam binatang kaki 4. Bahkan lebih hina daripada itu disebut oleh Quran, iaitulah inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat merangkak atas muka bumi. Siapa dia? Alladzina kafaru, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Itu standard orang kafir. Standard orang kafir itu Quran letak, bukan saya letak, Quran letak, supaya kita sedar bahawasanya standard orang beriman ni tinggi. Orang beriman yang telah angkat darajat dia. Sebab tu kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongannya ada hidayah. Bil hidayah mahfuzun anil kufri wa syirk. Dengan adanya hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala, seseorang itu mahfuzun, dipelihara daripada syirik dan kufur, dengan bahawa dia dapat nikmat iman dan Islam. Satu. Yang kedua, dengan inayah, mana bantuan. Bil inayah mahfuzun anil kabair was sagair. Seseorang itu dapat mengelakkan diri daripada dosa yang besar dan kecil,
Dua. Yang ketiga yang paling besar itulah ar-riayah. Apa riayah? Pemeliharaan. Bir-riayah mahfuzun anil ghafalat wal khatarat. Dengan ada riayah bantuan ataupun dipanggil riayah pemeliharaan daripada Ta'ala, selamat insan tadi daripada kelalaian, dengan bahawa qalbi dia sentiasa hudur ma'allah, duduk bangun dia sentiasa dengan mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Tuan Pengarang sebut di sangat keji sifat penakut bagi seorang tentera. Kalau dia tentera tiba-tiba dia penakut, dia nak berperang dia takut, suruh jalan dulu. Tapi masuk tentera, keji now orang panggil. Sebab tentera Islam yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap dia macam mana tuan? Dia biasa dulu kan, dia kalau berperang dia berdepan. Perang sekarang ni perang penakut. Dia kirim bom jauh. Lepas tu guna pula Amerika bom-bom yang tak dibenar oleh dunia pun dia guna, tu zalim dia. Sebab dia kata syarat dawab, binatang paling jahat atas dunia ni orang kafir. Dia sendiri buat hukum, dia sendiri langgar. Zalim dia. Dia perang sekarang, kirim bom. Perang dulu tak ada. Perang dulu dia berdepan betul. Dan ketika mereka ni berdepan, masing-masing akan mengeluarkan slogan dia. Orang Islam akan keluarkan slogan dia, orang kafir pun keluarkan slogan dia. Di antara slogan yang dikeluarkan oleh tentera Islam, oleh Khalid Al-Walid di antaranya, dan ada setengah mengatakan sahabat yang lain, dia tu apa ucapan dia di antara dia, ji'tukum biqaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Kami datang ni dengan bala tentera yang cintakan mati sebagaimana kamu datang nak hidup. Orang kafir berperang dia nak hidup. Orang Islam kalau pergi dia kena nak balik terus. Bila kata syahid aja, yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Itu ketawaran besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah memberi peringatan bagi kita, man lam yanwi syahidan mata maitatan jahiliyatan. Barang siapa yang tidak ada qasad dan niat untuk syahid pada jalan Allah Ta'ala, maka mati dia macam bangkai jahiliyah. Itu Rasulullah letak tu. Tuan-tuan, kita fikir kita berjuang mati, tak berjuang mati tak? Kita beramal mati, tak beramal mati tak? Kita taat pada Tuhan mati, tak taat Tuhan mati tak? Mati, semua mati. Mati tak ada campur boleh lah. Dia nak mati, dia mati, dia tak nak mati. Dia mati, dia lupa mati, dia buat lupa. Dia mati kan. Semua akan mati. Persoalan dia bila mati, biar mati yang terbaik. Al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga di ujung umur. Ketika dia hembuskan nafas akhir dia, itulah catatan untuk dia ke syurga atau sebaliknya. Sebab ada di antara manusia, dia dengan syurga tu Nabi kata tak ada illa zira'. Satu hasta je, dekat sangat tu. Dia beramal cukup hebat, tapi akhirnya mendakwa dia oleh takdir, terpusing ke akhir. Akhirnya terjun masuk neraka wal'ayazabillah. Dan ada kumpulan yang dia dengan neraka tu tak jauh lah, dekat dia. Dia punya maksiat tu teruk sangat sampai dibandingkan neraka dengan dia macam sahasta, dekat sangat. Tapi ujung umur dia berpusing. Dia bertaubat sungguh, akhir dia masuk syurga. Ada macam tu. Lepas tu dalam Quran ada 4 jenis manusia disebut oleh baginda SAW. Ada mereka yang awal dia cantik, akhir pun cantik. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita di golongan tu. Awal beriman dan akhir dia pun beriman. Dan ada yang kedua, awal dia rosak, akhir pun rosak. Awal dia tak Islam, akhir dia pun kafir wal'ayazabillah. Dan ada yang awal dia cantik, ujung dia rosak, yang kita takut. Dia ujung dia pusing. Dan ada yang awal dia rosak, ujung dia cantik pun dan benda ni sentiasa berpusing. Sebab tu dalam mazhab Taus, dia mewajibkan kita membaca qabla salam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Ada mazhab kita Syafi'i sunat kita baca, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, pertetapkan hatiku di atas agama engkau. Sebab tu Imam Ghazali sebut al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Hati kita ni dia punya berbalik laju, dia kata Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali, lebih laju daripada didihan air yang kita jerang. Kita jerang air kan, bila dia mendidih itu laju tak? Laju kan, laju. Kalbi kamu lagi laju, kata Hujjatul Islam. Lepas tu kita kadang mengalami benda ni. Kadang-kadang kita buat ibadat rasa sedap, rajin, ringan. Kadang-kadang dia berat macam batu kan ni. Dia berpusing-pusing tu. Itu maksudnya. Sebab tu wajib bagi kita memberi pemantauan. Sentiasa pantau ke mana kalbi kita ni. Setiap saat fi kulli lamhatin wa nafasin.
Ya, tiap-tiap lamha kelipan mata, wa nafasin, tiap-tiap nafas kita pastikan kita duduk betul-betul di atas real kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, mana tuntutan uluhiyah, maknanya kita betul-betul bertuhankan Allah Ta'ala dan bernabikan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Itu maknanya. Nabi mendapat mandat besar, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa datang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah kamu terima pakai, dan apa yang dilarang hendaklah kamu tinggalkan. Sebab kejayaan dunia akhirat duduk di bawah dua perkara itu: melaksanakan yang diarah oleh Allah Ta'ala dan dibawa oleh Rasulullah SAW, dan itulah meninggalkan benda yang dilarang. Maka sangat keji kalau seorang tentera, prajurit tentera, tiba-tiba dia penakut. Itu dipanggil apa tuan? Tak saya nak tentera dia kena apa? Gagah, berani. Tapi tunggu saya cerita, ada cerita yang kelakar juga tuan ni. Kalau tentera perempuan ni lain sikit. Masa dia berkawat tu, bukan main hebat dia tengok ya. Kalah orang lelaki. Tapi bila dia tinggalkan di tengah hutan seorang, dia menangis dan menjerit. Atau sifat naluri perempuan tu lari. Dia duduk dalam hutan seorang, dia menjerit. Lelaki tak apa. Sebab tu dia kata kalau dalam rumah, ni tunggu saya cerita lah. Bila dengar orang sebut dia pencuri datang, orang lelaki jangan. Tak ada boleh cari kayu kecil apa ke, parang ke apa kan dia. Orang perempuan dia berkumpul ramai-ramai. Itu naluri dia kan. Nak ceritakan sini tak sahagianya dia sebagai tentera dia ada sifat penakut, itu dia panggil keji sangat. Dan keji sangat baris sebagai seorang ahli nahu. Ya, orang bila mengaji ilmu nahu bahasa Arab kan, tiba-tiba dia baca bawah ke atas, yang bawah ke atas, dia baca yang atas bagi bawah, tengah terbalik, itu keji sangat panggil. Ya, sebab annahu awwala yu'lama izil kalamu dunahu lan yufhama. Ilmu nahu ni ya awal-awal dipelajari, ini ilmu dalam segi bahasa. Kalau nak membetul-betulkan bahasa tu, dia kena ngaji ilmu nahu, dia kena pandai i'rab. Ni jadi apa, jadi maf'ul, jadi fa'il, jadi dan sebagainya lah, itu dalam ilmu nahu. Dia kena tiba-tiba dia mengaji ilmu nahu, bagi baca silap. Bagi patut bawah dia baca atas, patut atas dia baca bawah. Itu maknanya satu kesalahan keji kalau ahli nahu silap bubuh baris. Tu. Sebab tu kalau mengaji pondok tuan, kuang-kuang tu kata nak berhenti, dia boleh baca kitab tak ada baris. Berhenti tu. Sebab bahasa Arab dia tak ada baris tuan ni. Kita Arab mana ada baris, sebab dia boleh baca dengan kaedah dia. Yang ni jadi maf'ul dekat atas. Ya, ini jadi apa? Majrur, dia kena bagi bawah. Bismillahi. Tuan-tuan tak boleh baca bismi dengan baca bismah, tak boleh. Bismillah kena baca bismi, jangan baca bismah, bismu tak boleh. Ya, sebab apa? Tu huruf jar, huruf ba tu. Al-ba harfu jarrin, al-ismu majrurun. Itu keadaan dia lah. Itu kalau keadaan nahwu maknanya. Ya. Habis. Jadi orang baca nahwu dia kena apa? Baris kena pastikan betul, jangan tersilap. Dia dulu ada satu perdebatan tentang perdebatan di Eropah. Seorang Kristian dia cabar. Dia kata sudut pembacaan, dia kata dia lebih bertamadun lebih dahulu. Jadi orang lain, ulama-ulama lain pakai tai senyap tuan. Orang cabar kita dia senyap. Bangun seorang maulana daripada India, dia pakai kain pelikat tuan. Dia naik atas pentas tu, tidak dia kata. Sebenarnya pembacaan yang lebih bertamadun ialah Islam, bukan kamu. Dia kata mana contoh? Kamu kalau menulis dan membaca kena ada koma, kena ada nokta. Kalau tak ada nokta, kamu baca babas dia. Betul? Betul lah kami Islam tak payah nokta, tak payah koma, tak payah baris, kami boleh baca sebab kita ada kawaid, kita ada kawaid Arabiah, nahwu sarab boleh baca terus TKO dengan kami tak ada baris boleh baca. Kamu nak baca kena ada titik, bongkang titik, pung kena ada koma kan, titik macam-macam, barulah kamu baca. Kami tak ada. Kami baca yang ni mubtada, yang ni khabar, ini insyartiyah, dia ada jawab syarat dan sebagainya lah, atau dalam keadaan Arabiah. Sebab tu kalau boleh baca kitab tak ada baris, boleh tahan tu. Dia faham nanti. Kalau tak ada ni kadang bagi pun ada terbalik baca pun. Bagi besar batang apa tuan? Besar batang kelapa, bagi baca ada pun baca silap, atau kacau je.
Sebab tu kalau kita mengaji kitab-kitab Arab dan dengan tuan-tuan guru kadang-kadang bagi dada tu dia apa? Dia ubah. Ni silap sebab apa? Ni mesin cetak dia. Satu tuan guru saya, tuan guru di Ismail nama dia. Kau belajar kitab, jangan kitab tipu kau. Kita betul peranjat ni. Sebab apa dia kata? Tu kitab silap cetak itu. Kitab ni dah 100 tahun lebih dah silap cetak, bukan tuan pengarang silap cetakan. Kau pergi baca straight. Oh macam tu. Itu pentingnya kalau ilmu bertalaki. Sebab guru akan betulkan kitab ni jatuh. Saya pernah mengaji minhad Jawi asal tu kan. Oh banyak tu kan, kalau potong kat sebaris satu muka potong. Dia tengok Arab, tengok rupa tak ada. Lepas tu bila kata benda tu silap cetak, kita pergi baca juga tak datang masalah. Mana pening, rupanya silap. Bukan silap pengarang, silap mesin cetak. Sebab perlunya ada kaedah. Jadi kalau orang nahu tiba-tiba bagi baca silap juga, bagi ke bawah kata tengah langgang, keji sangat. Itu maksudnya. 2 dan ketiga sini sangat keji pencarian dunia bagi orang yang zahirnya zuhud. Zahirnya nampak dia zuhud dengan pakaian dia, dengan macam orang zuhud betul, tapi dia cari dunia. Apa dunia situ? Dia cari pujian orang. Biar orang kata, wah dia ni zuhud betul, wah dia ni wara'. Dalam qalbi dia ada manusia, maka orang dia panggil sangat keji. Sebab tidak layak kita bubur dalam qalbi kita makhluk. Yang kita nak ialah letakkan Allah ma fi qalbi ghairullah. Lalu kita baca kan, itu kalam popular tu. Kadang buat ada nasyid, ada hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Itu kalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang antara guru bagi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab, di antara guru dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Hebat tuan-tuan ni. Jadi apa yang nak sentuh di sini? Kekejian besar bila seorang tu terkeliru. Zahirnya cantik tapi dalamnya rosak. Di antara kerosakan insan apabila dia memfokuskan ilmu zahir saja, sedangkan batin tempat tengok Tuhan dia tak ambil kisah. Man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musirran 'alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak memberikan tumpuan pada ilmu pembersihan ruhani yang telah diajar dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka mata musiran alal kabair, dia mati dalam keadaan mengekalkan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Yang kita ambil riak je tuan-tuan, riak itu. Macam mana dia masuk? Macam mana kita nak blok dia? Macam mana dia punya punca datang? Macam-macam tu ulama kaji, bukan senang. Terus saya kata kita ni orang awam, anak lah yang jahil bodoh ni. Ulama besar yang nama dia dalam kitab, dia menceritakan pengalaman dia. Syekh Hasan Al-Basri, ulama besar, ulama tabi'in, yang pernah diaku keilmuan dia oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ketika dia menjawat jawatan khalifah, dia buat spot check mana-mana masjid suruh mengajar, dia panggil orang tu. Oleh kerana engkau membawa agama Allah, aku nak tanya 2 perkara je. Kau boleh jawab, kau terus, ini bagi tauliah terus lagi. Kalau ni kau tak boleh jawab, stop. Jadi ketiga giliran si Hasan Basri, imam itulah khalifah yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, oleh kerana kau mengajar ilmu Allah Ta'ala, sekarang aku nak tanya 2 perkara. Apa yang menyelamatkan agama Allah? 1. Yang kedua, apa yang menjahanamkan agama Allah? 2. Tu jawab. Kalau kau tak boleh jawab, stop, tak payah mengajar lagi. Lalu si Hasan Basri jawab 2 batang je. Yang menyelamatkan agama Allah ialah al-war'u, sifat kewarakan, dan yang menjahanamkan agama Allah ialah at-tam'u, sifat tamak. Jawapan ini aku nak kata sendiri. Sebab Rasulullah menyatakan al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sifat warak itu elok, warak zahir dan batin elok, tapi pada ulama terlebih elok. As-saha hasan, sifat pemurah elok, tapi walakin fil agniya'i ahsan, pada orang kaya lebih elok. Nak buat masjid kan, kutip derma 10 tahun tak siap lagi, suruh bagi seorang 50 sen. Datang jutawan 3 orang, dia tak ambil 2 juta ni 2 juta, orang tak ambil setahun dah siap. Maksud dia apa? Orang yang kaya ni kalau dia ada sifat dermawan itu elok, itu maksudnya. Kemudian al-haya hasan, sifat pemalu itu sangat elok, kata baginda SAW. Tapi terlebih elok
Ya walakin pin nisa, pada perempuan lebih elok. Kalau perempuan tak ada sebab malu, habis jahanam dunia kan, ya. Pakaian untuk tutup pergi buka kan, dan sebagainya lah, itu maksudnya. Jadi itu pada sifat warak tu elok. Yang kedua at-tamu. Berarti Ibnu Atas sebut ma basaqada arsanu zullin illa ala bizri tama'in. Tidak merantingnya ranting-ranting kehinaan dalam diri seorang, melainkan dia tumbuh daripada biji benih tamak. Tuan-tuan tengok cerita yang masyhur dalam Al-Quranul Karim zaman Nabi Musa alaihissalam. Pengiring Nabi Musa, siapa dia? Siapa pengiring Musa? Qarun. Qarun ni hafiz, tuan-tuan ni. Ya, dia hafaz Taurat, dan yang menghafaz Taurat ulama kata tak sampai angka 10 orang. Dia berat. Tapi Qarun setengah daripada orang yang boleh menghafaz Taurat. Hebat. Dia jadi daping. Tapi Allah Ta'ala uji dia. Satu hari dia minta Nabi Musa ajar dia ilmu kimia. Nabi Musa ada ilmu kimia, ilmu buat emas. Nabi Musa tak bagilah lah, dia minta juga takdirnya. Okey, Nabi Musa pun bagi. Dia dapat ilmu kimia, ilmu buat emas ni, bahan bancuran bawah macam mana cara dia tahu. Dia buat sungguh masya-Allah. Kunci tuan, bukan dia punya emas, kunci kuda, bawa emas dia kat 70 ekor tuan. Bayang berapa banyak. Turun ayat zakat. Dia mulalah penyakit tamak dia datang. Dia kata, ya Musa, ini bukan ayat Allah Ta'ala, ini engkau dengki dengan aku. Habislah. Dia tolak hukum zakat. Habis kufur tuan, tolak hukum, tolak ayat Allah. Nabi Musa minta lagi, dia tamak dia tadi, dia dah hilang pertimbangan. Ya, dengan harta kekayaan emas yang banyak tadi, dia upah seorang perempuan zaniah, perempuan pelacur zina, dia bagi emas, dia suruh perempuan tu berzina. Bila perempuan tu dah mengandung, dia suruh perempuan tu isytihar tengah bandar, aku berzina dengan Musa. Dahsyat hati-hati. Ini dia kata arsan nuzlin. Arsan al-ghusnun makna ranting. Dia ranting-ranting kehinaan tu, dia terbit mana? Daripada biji benih tamak. Bila tamak ibarat sebatang pokok, lepas pokok dia keluar apa? Dahan. Lepas dahan yang banyak keluar ranting. Ranting kehinaan itu berpunca mana? Sifat tamak. Tamak hasil daripada sifat tamak, akhirnya Qarun menjadi kufur wala'ayazabillah. Padahal dia hebat, hafiz, ya. Tak cukup dengan perempuan tadi, akhirnya berlakulah satu peristiwa, iaitu apa? Perbicaraan mahkamah. Ketika Qarun keluar, dia antara persentap kaki dia, ya. Dan ulama mengatakan dia turun ke bumi ni sikit sampai kiamat berjejak lapis yang ke bawah tu. Ya, orang kita pula pergi cari harta Qarun dekat Gunung Ledang. Mana ada dia kat Mesir tu, ke sini dan macam-macam. Anak ceritakan tu dua perkara besar yang jadi Syekh Hasan Basri punya hebat ni, sehingga dia beri pengiktirafan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika satu kali dia berdiskus perbincangan ilmiah yang hebat dengan iaitulah Sayyidina Fudil bin Iyad, ulama besar, wali besar. Dalam kitab semua dia nama dia. Jadi ringkas cerita, dia pun mengadakan muzakarah. Bila muzakarah, tokoh ulama besar, wali besar, dua-dua ni kan, tentulah masalah dia hebat-hebat. Habis sahaja majlis, salah seorang daripada dia menyatakan, alhamdulillah, sangat hebat hari ini, seronok saya. Seorang lagi kata apa? Tidak. Yang seorang lagi kata tidak. Dia kata, limaza, kenapa tidak? Dia kata, kan kita bahas ilmu betul. Tapi kau perasan tak, ketika kau mengeluarkan hujah dan aku juga mengeluar hujah ayat Quran, hadis Nabi, kita dah kena penyakit riak. Perasan tak? Dia kata, Masya Allah. Dia kata, betul. Dia kata, pabakaya. Akhir dua-dua pun menangis. Itu dia mudah sedar wali kan, nak tunjukkan sehebat dia tu, kena juga bila Tuhan uji, kadang-kadang bergegau. Apatah lagi kita di ujung-ujung dan itu sebab maknanya minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada perkara-perkara yang tersebut. Maksud nak cerita apa sini? Zuhud pada zahir tapi tidak pada batin. Zahir cantik tapi dalam ada apa? Dalam dia nakkan pujian manusia supaya orang memuji-muji dia ahlillah, memuji-muji dia orang yang zahid dan sebagainya. Sebab tu selagi kalbi kita ada insan, manusia tak akan sampai ke Tuhan. Kata Syekh Abu Ali Al-Farmadi, guru bagi Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali. Ya, sebab dalam kalbi kita sentiasa kena zikir, ingat kepada Allah. Jasad kita sama makhluk tak apa.
Luaran kita tak apa, kita nak bisnes, nak ke darat, ke laut, buatlah kerja syariat yang zahir, jaga. Adapun dalam dia qalbi, tempat kita apa, khusus dengan Ta'ala. Proses makrifat, muraqabah, musyahadah, semua proses dalam. Bila bersih, insyaAllah Tuhan akan hantarkan futuhat, ya, limpahan anwar dan sebagainya. Dan satu lagi kata Tuhan Pengarang, laisar rajul man yurabbika labzuh wa innamar rajul man yurabbika alla lahzuh. Beza antara labzuh dengan lahzuh. Yurwa an Syekh Abi Al-Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu qala idza kanatil sulhufah apa dia, penyu ni, turabbi afraqaha bin nazar, fakadzalika syaikhun yurabbi muridahu bin nazar lianna sulhafah ya tabidu fil bar wa tatawajjahu ila janibil nahr wa tanzuru ila bidhiha fayurabbihumullahu subhanahu wa ta'ala laha aliha bin nazariha ilaihim. Maksudnya bukanlah seorang lelaki, rijal itu maksudnya di kalangan para awliya sebagai rijalullah, orang yang mentarbiah engkau dengan kata-kata, ya, bukanlah mentarbiah hanya dengan lisan, tidak, ya. Sesungguhnya sebenar-benar lelaki orang yang mentarbiah engkau dengan lirikan matanya. Dia untuk tua dulu ada kan, ya, dia kalau jeling je anak tawani kan, ya, dia jeling dengan apa panggil, ekor mata, ya. Sebab lepas dia jeling tu budak memang kena belasah balik kan. Ya, jaga adab kan, bila tetamu datang, ya, budak ni bising kan, dia jeling je balik, memang kena kan. Lain kali bila dia jeling, budak tu lagi tak apa. Budak sekarang kita jeling, dia sama bapak dia balik. Bapak nak apa dia? Bapak nak apa dia tanya. Sebab bapak tak kerti jeling. Orang dulu dia jeling je ni. Ni itu kalau mak anak dengan bapa dengan anak, ini antara murid dengan mursyid lagi. Dia jeling tu jeling makrifat dia tuan-tuan. Dan diriwayatkan daripada Syekh Abul Abbas Al-Mursi, guru bagi Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu, guru pengarangnya. Dia kata jika seekor penyu mentarbiah telur-telurnya dengan pandangannya, ya, dia dah telurkan penyu tu, dia tenung dia telur dia pun turun ke laut, ya, sampai masa tak lama lagi telur dia cantik menetas dan sebagainya. Apa maksud dia ni? Maknanya bukan sekadar lisan, tetapi tenungan mereka itu penuh dengan apa? Doa. Itu kita nak. Sebab tu dalam keadaan sufi, dia nak kita rapat beradab dengan mursyid supaya kita ni ada dalam qalbi dia. Dan bila ada dalam qalbi dia, ada sentiasa menenung kita dengan tenungan, membuka, iaitulah, ya, doa dia, faid, limpahan dan seumpamanya. Itu keadaan dia itu, ya. Jika seorang punya mentarbiah begitu, maka pandangnya begitulah, kata Syekh, mentarbiah muridnya dengan lirikan pandangannya. Kerana seekor penyu bertelur di darat kemudian akan turun semula ke tepi sungai dan memerhatikan telur-telur dari sungai. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mentarbiah telurnya untuk disebabkan perhatian kepada telurnya tadi, maka ditetaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia berdoa kepada Allah tu maksudnya. Sebab tu kalau guru yang sebenar mendidik, ya, tak payah kita tuan guru doa saya tak, dia tahu tugas dia akan doakan orang di bawah dia. Itu tugas dia kan. Kalau dia tak doa, dia tak terbiak, itu dia tak jalan tugas, ya. Tapi kita beradab, kita minta lah, Tuhan tolong doakan saya, macam tu. Tapi sebenarnya adab dia itu. Atau mana guru mursyid dia mendidik dengan apa? Cara rohani. Itu maksudnya macam tadi tu, bukan sekadar jasad saja, tapi dia jeling, dan jeling penuh makna. Begitulah maksud dia, antara dia tawajuhkan akan murid dia tadi secara rohani. Dengan sebab itu Allah Ta'ala membersihkan qalbi tadi. Sebab qalbi apabila dia bersih, insyaAllah yang lain akan jadi sempurna. Dan kalau qalbi rosak, maka yang lain akan menjadi rosak. Berdasarkan hadis sahih dari Nabi SAW, inna fi jasad ibni Adam mudghah, iza saluhat saluhat sa'il jasadu kullu, wa iza fasada fasada sa'il jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik, bila dia rosak semua rosak. Itulah qalbi insan. Jadi ilmu qalbi dia ilmu yang paling besar sekali. Sebab tu dalam kitab tasawuf, ribu-ribu kitab semua dia bahas qalbi.
Macam mana membersihkan dia, macam nak adjust dia, macam nak dekatkan dia, macam mana keadaan dia kalau dia terang, dia gelap nak terangkan, kalau dia jauh macam mana kita nak rapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila qalbi mengenal Tuhan, maka selesai masalah. Sebab bila dia kenal, sebenar kenal, maka pasti dia akan jatuh cinta yang kuat di dengan Allah Ta'ala. Dan kecintaan yang kuat sebenar tu menandakan dia ada makrifat yang kuat. Dan bila kekuatan cinta dia kuat, dia tak akan pusing kepada yang lain. Sebab tu ulama kata, sekurang-kurang cinta kita kepada Allah, paling kurang macam seorang lelaki gilakan perempuan, perempuan gilakan lelaki. Jangan dia pergi teringat, duduk bangun teringat, itu paling kurang. Dia nak lebih daripada tu, dia panggil mahabbah. Tariqul mahabbah, jalan kami nak sampai Tuhan ialah menggunakan mahabbah, kasih yang kuat, kerinduan yang kuat. Kalau tak, dia akan jauh ke belakang. Apa jauh ke belakang? Disebut oleh dalam hikam Abi Madian At-Tilimsani, al-khali an-syauq mu'akharun. Orang yang kalbi dia khali, kosong, tak ada rindu dengan Tuhan, tak ada mahabbah dengan Tuhan, tak kuat, maka muakhar, dia akan duduk belakang jauh. Ya, ibadat dia kalau buat kosong, buat kan tak buat, tapi tak ada isi, tak ada pengisian dalam kosong, ibarat tom kosong. Sebab kita nak persembahkan dua perkara. Rasulullah SAW menyatakan, al-musallun kasir, al-muqimun qalil. Orang yang sembahyang banyak, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi al-muqimun, yang mendirikan sembahyang, qalil, sikit. Dalam Quran kau tengok, sembahyang dia tak gunakan lafaz buat dia gunakan iqamah. Aqimus solah, dia tak kata if'alus solah. If'alus solah mana buat, tiu-tiu pun tak apa. Adapun diri tidak. Dirikan ityanuha bi syara'itiha wa adabiha zahiran wa batinan. Mendatangkan sembahyang dengan segala syaratnya, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya, zahiran wa batinan, zahir dan batin, atau berdiri. Yang mendirikan mukim qalil, tak banyak. Ya, sebab nak diri dia kena pakai dalam. Dia kena pakai rohani. Ya, konteks rohani. Kalau tidak pakai rohani, tak pakai qalbi dalam, dia hanya luar je, dia jadi musallun, la muqimun, bukan mukim. Ya, sebab kalau mukim betul, insya-Allah ya, sembahyang dia akan pergi pada hakikat dia, ya, yang besar, iaitu as-salah mi'rajul mukmin. Sembahyang adalah mi'raj. Orang mukmin bila sembahyang, rohani akan mi'raj menghadap Allah Taala. Apa mi'raj? Bertumpu, bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Dan zahir dia akan selamat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang jadi benteng daripada fahsya' dan munkar. Itu maksud dia apa? Perjalanan kena seiring zahir dan batin. Al-Quran kata watruku zahiral ismi wazaru zahiral ismi wa batinah. Wazaru bermakna watruku, mana wajib kamu tanggalkan, sental, bersihkan yang dosa, yang zahir dan batin. Tunas Quran. Cantik dua berjalan, baru dah cantik dia di sisi Allah Ta'ala. Kemudian iyyaka ila akhir, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin na'lam. Allahumma ghfirna ala ma salaf. Wa inna khaira kullahu bi anta min rabbana. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah. Allah. Saya ayo. Abang dia meninggal. Siapa? Abang Jami kat Limau. Oh, pagi ni. Ya. Ya, Karim.